Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahid bin Ibrahim. Saya daripada kumpulan Kalisik dan saya dah senaman calisthenics ini lebih daripada 2 tahun dah. So hari ni saya rakam semula video tutorial senaman calisthenics untuk orang baru sebab saya nak buat yang lebih detail untuk hampa semua for free. Sebab hampa dah bagi support dengan hampa view video saya, hampa bagi like dekat video saya, hampa tanya soalan. So obviously video yang saya buat dulu tu sangat membantu. Jadi saya produce video yang lagi baru dan video ni lebih detail, lagi banyak pencerahan, soalan-soalan Q&A pun ada. So I hope you enjoy it. Apa itu senaman calisthenics? Calisthenics ini adalah senaman yang menggunakan berat badan kita sendiri. Contohnya macam push up, squat. Zaman sekolah dulu kan cikgu suruh buat ketuk ketampi. Tu pun sebenarnya calisthenics juga tu. Okey, tapi sekarang ni nama famous dia adalah street workout. Kenapa dia panggil street workout? Sebab orang buat dekat tepi jalan, orang buat dekat taman, tempat budak-budak main. So lama-lama dia daripada calisthenics tu orang lebih kenal dia dengan nama street workout. Macam mana otot tu terbentuk? Okey, kita kena bayangkan otot kita ni dia macam gelung getah. Hampa tahu getah yang hampa guna jentik kawan hampa tu? Yang tu lah. Bayangkan macam tu. Bila kita workout, bila kita senaman, kita kenakan stress atau tekanan kepada otot tu dan dia akan koyak kecil-kecil, micro tear. So bila dia koyak kecil-kecil, esok tu hampa akan rasa sakit. Sakit tu adalah DOMS, D-O-M-S. Maksud dia Delayed Onset Muscle Soreness. Simply said, otot tu sakit esoknya, bukan hari yang hampa workout tu. So bila dia sakit tu, hampa kena bagi dia rest. Hampa kena rehat lah. Jangan workout. Kalau workout lagi, otot tu akan koyak lagi. Dia tak sempat nak recover. Bila tak sempat nak recover, macam mana otot hampa nak jadi besar? So hampa faham kan? Hampa workout, otot tu koyak, hampa rehat, otot tu recover balik dan dia akan jadi lagi besar daripada yang sebelum ni. Itu ya proses lah. Cuma proses dia terlampau slow. Antara 6 bulan ke setahun baru hampa nampak result daripada hampa workout tu. Okay, jadi jangan expect workout seminggu dah dapat otot yang besar. Okay, jangan expect macam tu. It's impossible. Okay, mula-mula sekali kita nak workout, kita kena pastikan kita tahu apa kelemahan kita dan apa kekurangan kita dan apa kekuatan kita. So kita tak letak goal yang melampau-lampau dalam hidup kita. Kita tak letak matlamat yang terlalu tinggi. Sebab kalau kita tak capai matlamat tu, kita akan rasa down dan kita akan probably give up. So the whole point become pointless. No pun intended. Kita letak goal yang simple. Contohnya nak workout hari. Tiap hari kan, katakan kita letak 10 push up sehari. Okay, very simple, 10 push up sehari. Katakan kita tak mampu buat 10 push up tu sehari sekaligus. Tak apa, kita pecahkan dia. Break it down. Buat 2 pagi, 2 tengah hari, 2 petang, 2 time maghrib, 2 time malam probably kan. Okay, so cukup 10. Jadi from time to time, bila badan kita dah biasa, kita upgrade sikit. Daripada 10 tu kita letak 20, 30, 40, 50. So 10 pagi, 10 tengah hari, 10 petang, 10 maghrib, 10 lepas isyak or sebelum dinner or sebelum tidur. Dan everyday kita cuba penuhi goal yang kita letak, matlamat yang kita letak. Dia akan mula daripada basic dan lama-lama kita akan move on to probably 100 push up sehari. I don't know, it's up to you guys. Okay, nak mula bersenam first kali kita kena tahu kita ada sakit apa. Kalau ada patah tulang or anything, tangan ada simen or anything, pastikan jumpa dengan doktor dulu. Because I am not a certified trainer or certified fitness instructor. Okay, I'm just a fitness enthusiast. Saya just minat kepada fitness ni. Okay, jadi kalau nak senaman dan kalau risau dengan keadaan badan, jumpa dengan doktor, jumpa dengan pakar-pakar dulu. Tanya, boleh tak saya bersenam? Ada apa-apa side effect yang tak elok tak? Dalam street workout, selalunya orang sangat tertarik untuk buat skill berbanding dengan basic. Basic ni push up, pull up, squat, dips. Maksudnya practice basic sampai perfect, sampai dapat form yang cantik, sampai dapat kekuatan yang cukup. Mostly orang yang saya jumpa terus nak buat skill, tak mau fokus pada basic. Tapi kalau basic hampa tak mantap,
hampa akan lebih senang cedera. Saya selalu dapat soalan, orang tanya macam mana nak buat back lever, front lever, human flag, shoulder flag. Tapi tak ada pula yang tanya macam mana kita nak dapat 20 pull up consecutive. Bukannya saya kata skills tu tak penting, tapi basics tu dia lagi sesuai untuk membina otot. Jadi pastikan hampa buat basic lagi banyak. Pastikan basic hampa cukup mantap dulu, baru hampa try kepada skill. And trust me, if your basics are good enough, senang nak belajar apa jenis skill pun. Okay, apa itu concentric, eccentric dan juga isometric? Secara mudahnya, concentric, eccentric dan isometric menunjukkan state of muscle. Maksudnya keadaan otot hampa digunakan waktu hampa senaman tu. Tadi aku dah bagi tahu yang otot hampa ni macam gelung getah kan. Okay, so bayangkan macam ni. Kita tengok Okay, ni adalah otot bicep kan. Okay, sini. Katakan hampa main dumbbell curl. Bayangkan hampa ada dumbbell, hampa buat macam ni, hampa buat macam ni. So dia adalah bicep curl. Bila hampa buat naik benda tu ke atas, otot hampa dia akan mengecut. See? Otot hampa akan mengecut. Kalau hampa turunkan dumbbell tu, otot hampa akan memanjang. Okey, jadi fasa dia mengecut tu nama dia concentric. Fasa naik ke atas. Simply said, fasa naik ke atas. Okey, fasa turun ni adalah fasa eccentric. Okey, so waktu fasa tu otot akan memanjang. Jadi fasa yang eccentric ni lebih sesuai untuk membina otot. Sebab tu hampa tengok kalau orang buat dumbbell curl, dia naik laju tapi dia turun slow-slow. Mungkin 1 hingga 3 second. Sama lah kalau dalam street workout pun. Kalau hampa pull up, hampa naik tu laju, naik pull up, tapi turun tu slow-slow. Dan isometric pula. Isometric adalah fasa di mana hampa tak bergerak pun basically, tapi hampa menggunakan otot hampa untuk senaman yang hampa buat. Contohnya L-sit, plank, semua tu adalah isometric. Untuk recap, concentric, fasa di mana otot hampa mengecut atau memendek. And then eccentric, fasa di mana otot hampa memanjang. Dan isometric, fasa di mana otot hampa tak bergerak tapi hampa tetap senaman. Faham? Bila hampa senaman ni, hampa takkan boleh lari daripada term-term macam yang tadi tu, concentric, isometric dan juga eccentric. Selain tu hampa juga akan ingat compound ataupun isolation exercise. Okey, apa dia compound ataupun isolation? Compound movement ataupun compound exercise adalah senaman yang melibatkan banyak otot sekaligus. Contohnya adalah push up. So bila hampa buat push up, hampa kena dekat otot chest, hampa punya otot pectoral, kena bau sikit, otot deltoid, kena tricep sikit, okay, dan kena bicep sikit. So tu adalah contoh senaman compound. Dia kena banyak otot sekaligus. Isolation pula, like the name suggests, dia asingkan otot tu. Maksudnya hampa target specific muscle at one time. Contohnya bicep curl yang tadi tu. Bila hampa buat bicep curl tu, hampa turun, hampa just target otot bicep tu saja. Hampa tak target otot yang lain seperti tricep, chest, deltoid, quadricep, calf, anything. Hampa just target that specific muscle. Okay, so beza dia, of course compound lagi banyak faedah sebab hampa kena banyak otot pada satu masa. Okay, jadi untuk beginner, saya suggest stick dengan compound. Okay, at least sampai hampa dah cukup kuat untuk buat senaman-senaman yang susah-susah lagi. Contohnya macam 25 pull up ke atas, push ups boleh 100 push up sekaligus, barulah hampa buat isolation. Fokus dekat compound betul-betul. Master your basic. Basics are important, okay? Apa itu reps, set, tempo dan rest time. Apa itu reps? Reps adalah repetition. Kalau hampa buat 10 pull up, maksudnya pull up adalah 10 reps. Apa itu set? Dalam satu set boleh ada banyak senaman. Katakan hampa buat push up, dip dengan squat. So dalam satu set ada 3 senaman tu lah, push up, dip, squat. So far faham tak? Tempo pula maksudnya adalah jumlah masa yang hampa ambil untuk buat satu-satu reps tu. Contohnya hampa push up kan, okay, hampa turun slow-slow, so itu adalah tempo dia. Kalau tempo dia 3 second, maksudnya hampa akan turun slow-slow, turun slow-slow selama 3 second, and then naik laju-laju. Maksudnya hampa bagi otot hampa kena stress atau tekanan selama 3 second. Tempo ni ikut hampa lah nak buat 10 second ke 3 seconds ke, it's up to you. Resting time pula adalah rehat antara exercise ataupun rehat antara set. Resting time, hampa tak mau ambil lama sangat. Kalau hampa rehat lama sangat, badan hampa akan sejuk balik. Pastikan hampa rest antara 60 saat ke 90 saat.
seterusnya, berapa banyak reps yang hampa patut buat? Dia bergantung pada goal hampa sendiri. Katakan hampa nak membina otot, obviously, so hampa akan buat antara reps daripada 6 ke 12. Maksudnya kalau push up, buat antara 6 reps hingga ke 12 reps. Itu untuk membina otot. Saya tak kata yang kalau hampa buat benda lain dia tak membina otot. Cuma 6 ke 12 reps adalah range yang paling optimal untuk membina otot. Kalau hampa nak kekuatan, strength, basically hampa akan buat daripada 1 ke 5 rep. Pastikan senaman hampa tu cukup susah sampai hampa boleh buat 1 ke 5 rep saja. Kalau hampa buat lebih 13 ke atas, itu adalah untuk muscle endurance, stamina muscle hampa tu, supaya otot hampa tak cepat letih dan hampa boleh buat exercise lagi lama. Okay, so apa itu cardio or cardiovascular exercise? So cardio adalah apa saja jenis senaman yang hampa buat yang meningkatkan hampa punya heart rate, denyutan jantung hampa. So nak check sama ada heart rate hampa naik atau tak, check kat sini. Ni dipanggil sebagai arteri karotid. So check sini, kalau dia beat faster than usual, than normal, so maksudnya itu adalah cardio. Berjalan tu pun cardio sebenarnya. Jogging, swimming, cycling, anything yang meningkatkan hampa punya heart rate adalah cardio. Dan cardio bagus untuk burn fat, tapi tak sesuai untuk membina otot sangat. Selain daripada membina otot sebenarnya, cardio penting sebab apa? Sebab kita nak jaga jantung kita. Walaupun badan hampa sangat berotot dan fit, hampa mungkin akan kena sakit jantung. So pastikan hampa buat cardio. Macam mana nak dapatkan six pack? So benda ni simple je. Hampa kena tahu fakta yang setiap badan manusia dah ada six pack dah. Kalau tak ada six pack, kalau tak ada otot abdominal ni, abdominal muscles ni, badan kita akan jadi macam lembek, macam dengan spaghetti. So kita dah ada six pack tu, cuma dia flat. So kalau orang yang kurus, hampa boleh nampak dia punya six pack dah, tapi dia flat, macam garisan kan. Kalau hampa nak bagi dia besar, hampa kena workout lah. Target otot tu macam hampa target otot lain, biceps, triceps and everything. Bila dia besar, dia akan jadi macam melengkung sikit kan, barulah six pack hampa nampak timbul sikit. Tapi selain daripada tu, hampa kena tahu juga faktor yang dipanggil sebagai subcutaneous fat. Aku tak tahu macam mana nak pronounce dalam bahasa Melayu. Basically dia adalah fat yang cover otot hampa. So kalau secara puratanya kita akan guna 10% untuk bagi nampak six pack. Kalau hampa punya body fat percentage lebih daripada 10%, usually takkan nampak six pack lah. Hampa kena hilangkan subcutaneous fat ni dulu, barulah nampak otot. Soalan yang paling common lagi adalah nutrition. Otot kita ni hampir 70% nak buat otot adalah berkaitan dengan makanan. 30% tu more or less adalah workout. Again, I would like to stress out that I am not a certified trainer dan saya juga bukan certified nutritionist. Apa yang saya bagi ni adalah based on my own opinion. Saya punya meal saya, pinggan tu saya bagi dua, so ada 50-50 kan. So half that portion 50 tu saya akan penuhkan dengan protein, ayam, ikan atau telur and anything else. And then lagi separuh lagi tu saya akan bahagi dua. So maksudnya ada lagi dua, so ada half untuk protein, quarter and quarter. So satu quarter yang atas ni saya akan penuhkan dengan nasi, carb, basically carbohydrate, boleh jadi roti, boleh jadi anything else yang carb. Bawah lagi tu saya akan penuhkan dengan sayur. Kita sebenarnya tak boleh kata setiap nutrition ni sesuai untuk semua orang, sebab setiap badan kita lain. Try to experiment dengan mana yang sesuai dengan badan hampa. Kalau sesuai dengan diet saya ni, hampa boleh ikut je. Soalan yang seterusnya, apakah kelebihan ataupun faedah kita bersenam? Banyak sebenarnya. Daripada segi fizikal, kita akan jadi lebih sihat lah, mengurangkan risiko untuk sakit jantung, kencing manis, hypertension, dan banyak lagi lah. Daripada segi mentally, bila kita senaman, badan kita akan mengeluarkan endorfin. Endorfin ni dia bagi kesan yang sama macam kita ambil morfin. Endorfin ni dia macam happy hormone. So bila hampa senaman, hampa akan rasa good about yourself, hampa akan rasa happy. Sesuai lah untuk counter stress sebenarnya. Stress bekerja, stress belajar ke. Sekarang kita akan masuk kepada video berkenaan dengan cara senaman dengan betul. Kita kena warm up. Tujuan kita warm up adalah untuk bagi badan kita jadi panas, supaya sesuai untuk buat aktiviti yang lasak tu. Benda yang saya buat ni nama dia wrist rolls. Tujuan dia adalah untuk bagi kita punya pergelangan tangan fleksibel sikit. Seterusnya lagi kita kena longgarkan bahu kita. Okay, just pusing . Tujuan kita buat semua ni
adalah untuk bagi darah kita dia lalu dekat semua area otot-otot yang akan digunakan untuk senaman nanti. Okey, sekarang kita akan buat light stretching. Maksudnya stretching sikit-sikit lah, jangan terlampau banyak sangat. Okey, kita longgarkan mana-mana sendi kita yang akan digunakan untuk senaman nanti. Seterusnya kita warm up kita punya leher kita. Jangan lupa pula dekat kita punya lower body bagi longgar sikit kaki tu, hayunkan kaki tu. Okay, kemudian kita buat lunges. Lunges ni adalah teknik untuk warm up dan juga untuk senaman pada masa yang sama. Seterusnya kita buat jumping jack, buat dalam 30 saat. Cara mudah kita nak tahu sama ada badan kita dah cukup panas atau tak untuk buat aktiviti adalah kita letakkan jari kita dekat arteri karotid. Arteri karotid dekat leher kita ni ada dua-dua, kanan dengan kiri. So kalau dia beat faster daripada yang biasa, maksudnya badan kita dah cukup panas untuk buat aktiviti itu. Senaman yang pertama ialah pull up. Pull up ni dia menguatkan otot latissimus dorsi, otot kepak kita tu, dan dia menguatkan juga kita punya forearm, biceps dan kita punya core, otot-otot dekat area abdomen kita. Ni adalah contoh pull up. Okey, kita naik habis, kita turun habis. Okey, ni adalah chin up. Chin up dia lebih target banyak otot bicep, otot lengan tu. Okey, stage yang paling mudah ialah kita mulakan dengan reverse Australian pull up dan juga reverse Australian chin up. Ini kalau kita betul-betul tak boleh buat pull up langsung, kita mula dengan ni. Ini basic dah. Okey, badan kita mestilah lurus sepanjang exercise ni. Jangan bengkok. Bila kita dah cukup kuat sikit, kita akan try negative pull up dan juga negative chin up. Senang je, kita ambil bar yang rendah, kita pegang dan kita turun slow. Fokuskan dekat otot yang kita target tu. Bila kita dah makin kuat, kita try negative pull up dan chin up juga, tapi kali ni kita lompat ke bar yang lagi tinggi. Lompat dan turun perlahan-lahan. Benda ni akan membina kita punya kekuatan untuk buat full form pull up. Ini dipanggil sebagai typewriter pull up. Dia lebih kepada freestyle daripada senaman actually. Seterusnya kita masuk kepada exercise yang kedua, iaitu dip. Okey, ni adalah contoh dip. Kalau tak boleh buat dip yang full form, tak apa, kita mula dengan negative dips. Kita naik daripada kedudukan dip tu, and then kita turun perlahan-lahan sampailah kaki kita belaga dengan tanah. Satu tips adalah turun 90 darjah, nampak? Jangan turun terlampau banyak sangat. Sebab kalau kita turun terlampau banyak, kita boleh cederakan kita punya otot dekat bawah kita. Kalau tak boleh buat dip, tak apa, sebab senaman tu actually memang susah pun. Kita mulakan dengan bench dips. Okey, ni contoh bench dips. Tangan jangan buka terlalu jauh, jangan terlalu rapat, lebih kurang shoulder width, besar bawah. And then kita turun 90 darjah juga. Dan kita buat exercise ni sampailah kita cukup kuat untuk buat senaman dip yang complete ni, full version. Selain tu kita juga boleh buat single bar dip. Tapi kedudukannya badan kita kena ke depan sikit supaya kita tak terjatuh ke belakang. Dan pastikan kita warm up kita punya pergelangan tangan untuk exercise ni. Selain daripada tu, kita juga ada tricep extension. Badan jangan bengkok ke belakang sangat, jangan ke bawah sangat. And then kita turun, kita naik balik. Okey, siku kita mestilah straight. Maksudnya siku kita menghadap ke bawah, bukannya ke tepi. Kita nak target dekat otot triceps tu. Kalau susah sangat, kaki ke depan sikit, dia akan jadi senang sikit. Kita pasti kita target otot tricep tu. Seterusnya kita akan target otot bawah kita, iaitu otot deltoid. Senaman yang paling efisien ialah HSPU ataupun handstand push up. Kalau tak boleh buat yang full punya, yang hampa handstand berdiri tu, free handstand, try sandak kaki dekat mana-mana objek macam dinding apa. Kalau susah sangat, kita mulakan dengan senang sikit, iaitu pike push up. Pike push up ni ialah kita target bawah kita directly, tapi punggung kita naik ke atas. Sebab kita nak letakkan semua beban tu dekat bawah kita.
Kalau dah rasa itu senang, try naikkan kaki ke tempat tinggi sikit. Dia akan tambah beban kepada bahu kita. Selain daripada tu, kita juga boleh buat planche lean. Mostly saya gunakan term bahasa Inggeris ni sebab saya tak sure term bahasa Melayu dia apa. Plus semua orang yang workout yang saya jumpa pun semua guna term dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so ini adalah cara nak buat planche lean. First sekali duduk macam kedudukan push up. Okay, badan kita naik ke atas, jangan jatuh. And then kita gerak ke hadapan slow-slow. Bila kita rasa nak jatuh ke depan, kita stop. So itulah kedudukan yang kita kena tahan selama beberapa saat. Dan dia memang akan target otot bahu directly. Tapi macam biasalah, warm up pergelangan tangan hampa. Seterusnya kita akan masuk kepada push up. Push up ni adalah senaman yang paling basic yang semua orang dekat dunia ni buat. I think so. Ini adalah kedudukan push up. Tengok. Okay, punggung kita tak naik tinggi dan tak jatuh ke bawah. Turun, naik, turun, naik. Badan mesti lurus, jangan bengkok-bengkok. Dan sewaktu kita nak tolak badan kita ke atas tu, kita squeeze otot pectoral kita, otot chest kita, supaya dia dapat maksimum benefit daripada exercise kita ni. Kalau kita target bawah, tangan kita akan lurus ke bawah macam ni. Tengok Dan siku kita akan keluar ke tepi sikit. Nampak? Ini kita target banyak kepada otot bahu, otot deltoid, dan kurang kepada otot pectoral, otot chest. Kalau tangan kita rasa sakit waktu buat push up tu, maknanya pergelangan tangan kita tak cukup fleksibel. Cuba try buat push up knuckle, lapik dengan kain kan, so tak sakit sangat knuckle. Kalau nak push up untuk otot triceps, pastikan kita turun tu rapat dengan badan macam ni. Okay, tengok form dia. Siku rapat dengan badan. Okay, nampak perbezaan sekali lagi untuk otot bahu, untuk otot chest, dan untuk otot triceps. So ingat, kedudukan tangan kita akan menentukan otot mana yang akan kena lebih banyak tekanan waktu kita exercise. So bergantung pada goal masing-masing lah. Okay, inilah contoh push up yang mudah sikit. Ini kita letak lutut, kemudian kita turun push up. Badan kita mesti lurus, punggung jangan naik. Ini kita tak mau. Bila dah selesa sikit, kita akan try dengan elevated push up. Sampailah kita cukup kuat untuk buat push up atas lantai yang flat. Lower back ni antara tempat yang kita selalu tinggal bila kita senaman. So pastikan kita buat benda ni. Kemudian kita akan masuk kepada senaman untuk otot abdominal, otot six pack. First sekali kita akan mulakan dengan L-sit. Untuk buat L-sit, tangan kita mestilah lurus dan kita kena lock kita punya tangan. So cara nak lock tangan adalah, okay, tengok ni lock ni kita just pusingkan tangan kita and then kita buat L-sit. Nak senang sikit, kita try sebelah kaki lurus, sebelah kaki bengkok, and then dua-dua kaki bengkok. Selain itu, kita juga ada senaman-senaman lain untuk otot abdominal. Contohnya macam knee raises, leg raises, dan juga high leg raises. Okay, pastikan badan kita tak berhayun ke depan atau ke belakang waktu kita buat senaman ni. Selain itu, untuk otot abs, kita boleh buat plank. Nak buat plank ni senangnya, badan mesti lurus, jangan jatuh bawah, jangan naik ke atas. Bagi keras dekat otot perut hampa tu, so badan hampa akan maintain lurus. Okey, ini adalah advanced plank. Tangan mesti lurus, elbow dia macam bentuk L, tangan hampa tu lurus. Kemudian tahanlah selama mana yang hampa nak, sambil hampa dengar lagu ke, sambil hampa tengok drama Korea ke. Ini adalah side plank. Badan akan menghadap macam ni. Badan kita mesti lurus. Untuk tambah tahap kesukaran dia, cuba buka tangan dengan kaki tu. Seterusnya kita akan target otot traps. So otot yang dekat sini, sebelah otot bawah hampa. Cara nak train dia adalah pergi dekat deep bar, and then bagi lurus tangan, and then just naik, turun, naik,
turun. Tangan hampa mesti maintain lurus. Kita tak mau guna bicep langsung dalam exercise ni. Kita just nak letakkan semua beban kita tu dekat otot traps kita. Seterusnya ialah senaman squat. Squat ni bagus untuk kita punya lower body, untuk kita punya otot quadricep, untuk kita punya otot glutes, otot punggung kita. So inilah cara untuk buat squat. Cara yang salah untuk buat squat ialah badan kita lurus. Maksudnya kita turun tu kita tak bongkok ke depan. So bila kita tak bongkok ke depan, kita hilang balance, jatuh ke belakang. Tumit kita mesti jangan terangkat. Tumit kita mesti flat atas lantai at all times. Dan janganlah pula kita jengkek waktu kita buat squat ni. Kaki kita mesti flat atas lantai. Seterusnya kita akan buat Bulgarian split squat. Macam ni. Letakkan satu kaki atas objek yang tinggi sikit, kemudian squat. Versi senaman yang lagi susah ialah pistol squat ataupun one leg squat. Kita gunakan sebelah kaki kita untuk balance seluruh badan kita, dan turun dan naik balik. Seterusnya kita boleh buat jumping lunges. Ini juga antara senaman yang bagus untuk lower body kita. Otot calves ialah otot yang jarang orang exercise actually. Tapi otot ni sentiasa dapat exercise bila kita naik tangga, bila kita bawa basikal. Kita cari tempat yang tinggi sikit macam ni, dan kita letak bahagian depan kaki kita saja. Okay, kemudian tumit tu kita angkat guna depan kaki kita, and then turun slow. Okay, jangan bagi kita punya tumit tu cecah lantai, and then naik balik. So time tu hampa akan rasa dekat otot calf hampa exercise tu. Soalan yang terakhir, macam mana nak workout kalau saya rasa down ataupun saya rasa give up and everything. Sepanjang saya workout ni dah 2 tahun lebih dah. Dah banyak kali dah saya rasa nak give up dan nak rehat, tak mau senaman dah, penat lah nak jaga badan apa semua. Tapi benda tu dia common, benda tu normal untuk hampa rasa down dengan diri hampa. Jadi time ni lah hampa perlukan kawan untuk push hampa untuk pergi workout juga, ataupun hampa just buka YouTube, tengok video-video motivational untuk bagi naik balik semangat hampa. Dan yang ketiga, hampa tengok balik progress hampa daripada hampa mula workout sampai sekarang. Sebab tu saya selalu rakam video-video saya kan. So bila saya jadi down sangat, saya akan tengok balik progress daripada mula workout sampai sekarang. Jadi hampa akan rasa rugi, hampa akan rasa sayang nak tinggal senaman ni. Sebab hampa dah pergi jauh lah. Okay, jadi dah panjang detail aku ceritakan macam mana cara nak exercise dalam video ni. So aku harap video ni membantu hampa. Kalau ada soalan ataupun apa-apa, just letakkan dekat ruangan komen kat bawah, ataupun just cari saya dekat FB. Okay, Assalamualaikum. Bye everyone.